Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang Sabah, yang mana keputusan tak memihak kepada siapa-siapa sebab keputusan seri dua sama, yang mana Seri Pahang dijaringkan oleh Baki Udin dan juga Malik Ma'rif, manakala untuk Sabah dijaringkan oleh Joseph Ivancic, membolehkan beliau membuka gol dalam saingan Liga Super dengan 2 gol pada season kali ini. Okey, untuk kedua-dua pasukan, mereka menerapkan ataupun mengambil pendekatan dan juga approach yang sama, iaitu mereka menggunakan bahagian sayap untuk exploit bahagian pertahanan lawan, dan mereka banyak melakukan cutback untuk mencari target man mereka. Bagi Seri Pahang, mereka mencari Kenny Autu. Bagi Sabah, mereka mencari Joseph Ivancic. Tetapi tak banyak yang boleh dilakukan disebabkan kedua-dua pasukan mempunyai pertahanan yang sangat cemerlang. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Saya mulakan dengan pasukan Sabah, iaitu tentang kelebihan dan juga kekuatan yang saya suka tentang pasukan Sabah. Yang pertama adalah mengenai bahagian midfield mereka yang diketuai oleh Livy Madinda. Madinda adalah seorang player yang sangat-sangat kreatif, bahkan beliau berjaya menguasai bahagian midfield pasukan Sabah pada perlawanan semalam dengan menggerakkan serangan-serangan yang berbahaya. Apa yang saya suka tentang Madinda adalah daripada segi vision. Dia punya vision ataupun penglihatan di antara pemain-pemain pertahanan Pahang, dan juga banyak ruang-ruang kosong yang dia nampak untuk mencari rakan-rakan di bahagian hadapan dengan melakukan true passing. Yang boleh saya katakan true passing yang dilakukan oleh Madinda adalah sebagai killer passing, iaitu satu passing yang boleh membuatkan pemain-pemain Sabah di bahagian serangan untuk menjaringkan gol. Memang boleh saya bagi pujian lah kat Madinda. Dia punya vision, dia punya quality passing, dia punya true passing memang sangat-sangat cemerlang. Yang mana banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Madinda hampir membuatkan Sabah menjaringkan gol. Tetapi sayang, ada beberapa kali passing yang dilakukan berjaya diambil oleh pemain bahagian serangan Sabah, iaitu Sadil, Amri dan juga Ivancic. Tapi kadang-kadang mereka berada dalam kedudukan offside, tetapi kadang-kadang mereka gagal untuk melakukan percubaan. Tetapi secara overall, Madinda adalah seorang midfield yang sangat-sangat cemerlang. Yang kedua, apa kekuatan dan juga kelebihan Sabah adalah mengenai Sadil Ramdhani dan juga Amri Yahya. Yang mana pada perlawanan semalam, Sadil dan juga Amri memang memberi masalah kepada bahagian pertahanan kanan dan juga kiri Seri Pahang, yang mana gerakan-gerakan menarik yang dilakukan oleh Sadil dan mereka juga sering bertukar posisi di antara kanan dan juga kiri telah membuatkan Sabah banyak variasi untuk menyerang pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam. Memang gerakan-gerakan menarik di antara Sadil dan Amri ini telah membuatkan Seri Pahang tak cukup nafas lah untuk bertahan pada perlawanan semalam. Bahkan apa yang boleh saya katakan, Amri di usia sebegitu dia masih lagi boleh bermain dengan 100%, boleh all out, boleh memang memberi segala apa yang dia mampu untuk pasukan Sabah. Dan sayang untuk Amri apabila satu gol, satu percubaan akrobatik yang mana dia lipat bola ataupun buat bicycle kick terkena palang. Kalau tak, saya boleh katakan itu adalah goal of the season untuk Liga Super pada kali ini. Tetapi apapun, memang Sadil dan juga Amri adalah pemain wing yang berbahaya untuk pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Yang ketiga tentang kelebihan dan juga kekuatan pasukan Sabah adalah tentang Joseph Ivancic, yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan Ivancic memang improve a lot lah. Memang banyak peningkatan yang dilakukan oleh Ivancic daripada game-game sebelum ni, yang mana untuk game-game sebelum ni pergerakan ataupun movement daripada Ivancic agak kurang. Tetapi pada perlawanan semalam, Ivancic banyak melibatkan diri dalam pergerakan-pergerakan ketika Sabah melakukan serangan. Jadi disebabkan movement yang banyak daripada Ivancic, membolehkan kita nampak yang Ivancic ni mula serasi dengan bahagian midfield Sabah, iaitu di antara Madinda, Sadil dan juga Amri Yahya untuk melakukan serangan. Jadi peranan Ivancic ni nampaknya mula serasi dan dia banyak melakukan movement yang berbahaya. Dan pada masa yang akan datang, saya rasa Ivancic akan terus score untuk pasukan Sabah jika performance sebegitu dan juga work rate sebegitu dikekalkan oleh Ivancic dalam satu perlawanan. Okey, itu untuk kelebihan dan juga kekuatan pasukan Sabah. Yang terakhir adalah mengenai defend mereka, iaitu gandingan baru di antara Risto dan juga Hanafi, yang mana dua player ni memang memberi import yang sangat besar di bahagian pertahanan tengah
pasukan Sabah. Mereka berjaya mematahkan serangan-serangan, mereka berjaya intercept hantaran lintang dan juga cutback yang dilakukan oleh pemain-pemain wing Seri Pahang. Mereka berjaya patahkan serangan Seri Pahang dengan mudah. Bahkan dengan kembalinya Atulinus di bahagian kiri membolehkan Sabah lebih efektif ketika menyerang. Bahkan Woodrick atau Linus dalam membantu bahagian serangan juga memberi impak yang positif kepada pasukan Sabah pada perlawanan ini. Okey, kita masuk dalam kelemahan pasukan Sabah. Kelemahan pasukan Sabah pada perlawanan semalam, yang pertama adalah mengenai keeper mereka, iaitu Randy. Yang mana boleh saya katakan 2 game berturut-turut Randy melakukan kesilapan yang tidak sepatutnya. Bahkan kesilapan yang dilakukan telah merugikan pasukan dia sendiri. Yang mana gol daripada Baki Udin itu adalah gol yang tidak sepatutnya dilakukan. Yang mana Randy berada dalam kedudukan ataupun positioning yang salah sebagai seorang goalkeeper ketika kedudukan Baki Udin melakukan percubaan. Jadi untuk next game kemungkinan besar Kurniawan perlu untuk marahlah Randy sikit supaya tak melakukan kesilapan-kesilapan yang sebegitu, kan? Boleh dikatakan kesilapan yang memang fatal, yang memang ketara, yang memang crucial, kesilapan yang membolehkan bawa padah kepada tim kita sendiri. Itu kelemahan pasukan Sabah. Kelemahan pasukan Sabah yang kedua adalah di bahagian midfield. Mereka terlalu berharap kepada Madinda untuk menggerakkan perlawanan dan juga menggerak ataupun untuk build up game. Dan Madinda pula dia macam seakan-akan bertindak berseorangan. Dia tiada support daripada Syukri dan juga Azizan Nordin. Sebaliknya Madinda lebih suka untuk buat through passing dan sebagainya. Sekiranya Madinda mendapat cukup support daripada Azizan dan juga Syukri Baharun pada perlawanan semalam, saya boleh katakan yang Sabah punya midfield akan lebih better lah untuk game semalam. Itu antara kelemahan pasukan Sabah lah pada perlawanan semalam. Okey, itu sahaja untuk Sabah. Kita masuk untuk pasukan Seri Pahang. Kita masuk tentang kekuatan dan juga kelebihan pasukan Seri Pahang dahulu. Okey, pasukan Seri Pahang, macam yang pertama, apa yang boleh saya katakan adalah peranan Manuel Hidalgo di bahagian kanan memang sangat-sangat cemerlang. Yang mana banyak gerakan-gerakan dan juga serangan yang dilakukan oleh Pahang adalah berpaksi kepada Manuel Hidalgo. Bahkan kali ini Hidalgo tidak bertindak keseorangan, sebaliknya beliau di backup dan juga dibantu serta disupport oleh Bakiuddin ataupun Malik Ma'arif ketika melakukan serangan. Ini membolehkan kita nampak yang peranan Hidalgo di bahagian kanan serta Malik Ma'arif dan Bakiuddin di bahagian kanan memberi impak yang positif berbanding Seri Pahang menurunkan Yakubu, Angkauman dan sebagainya di bahagian hadapan. Jadi nampaknya pemain lokal lebih memberi impak untuk bergandingan bersama dengan Manuel Hidalgo. Jadi memang itu kekuatan Pahang yang pertama, daripada Manuel Hidalgo, Bakiuddin dan juga Malik Ma'arif di bahagian kanan. Mereka sangat-sangat aktif untuk melakukan serangan di bahagian kanan pasukan Seri Pahang. Yang kedua, kelebihan pasukan Seri Pahang adalah mengenai pertahanan mereka. Pertahanan mereka beraksi dengan sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Yang mana sebelum kemasukan Nick Suirat sebab kemasukan Nick Suirat tu antara punca gol kedua Sabahan. Tak apa. Performan pasukan pertahanan Pahang memang sangat-sangat compact, sangat-sangat padu. Boleh katakan mereka berjaya patahkan serangan Sabah dengan begitu mudah. Mereka boleh katakan boleh defend dengan sangat baik, terutamanya Herod Gulon dan juga Muslim Ahmad. Fazli Mazlan juga patut diberi pujian. Herod Gulon paling patut diberi pujian sebab sampai dekat kotak penalti, duk buat skill-skill dalam kotak penalti macam seorang striker pula kan. Sampai taruh tu lah Herod Gulon boleh bawa bola dalam untuk pasukan Seri Pahang. Itu kekuatan Seri Pahang lah pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk dalam kelemahan pasukan Seri Pahang. Kelemahan pasukan Seri Pahang adalah yang pertama tentang ketika mereka melakukan serangan di bahagian kanan menggunakan Manuel Hidalgo dan juga Malik Ma'arif. Pemain-pemain winger Seri Pahang ni lambat untuk melepaskan bola ataupun untuk release bola lebih awal. Yang mana mereka suka terlebih fancy dahulu dan sebagainya. Sepatutnya mereka boleh terus melakukan crossing sekiranya ada ruang bagi mencari Kenny Auto. Tetapi apa yang dilakukan oleh Malik Ma'arif dan Manuel Hidalgo, mereka lebih suka untuk bermain 1-2 dan mereka cuba untuk melakukan dribble untuk masuk dalam kotak penalti. Dan benda tu sia-sia sahaja sebab pertahanan Sabah berjaya patahkan dengan tackle yang clean dan sebagainya. Itu kelemahan Seri Pahang yang pertama lah. Kelemahan yang kedua adalah tentang Kenny Auto. Yang mana Kenny Auto adalah seorang target man untuk pasukan Seri Pahang. Tetapi peranan Kenny Auto ni, dia mempunyai kelemahan yang sangat ketara daripada segi balancing. Sebagai seorang striker, dia tidak seimbang.
Daripada segi positioning, dia tak berada dalam kedudukan yang tepat sekiranya closing berjaya dilakukan. Bahkan dia punya first touch agak melalut. Dia punya decision making pun agak lambat. Memang ketara lah Kenny Auto punya kelemahan. Sepatutnya Kenny Auto ni waktu awal-awal hari tu dia boleh berada dalam kedudukan tepat, boleh skor dengan baik. Tetapi makin lama tengok, makin pelik Kenny Auto ni sampai tak boleh nak buat apa-apa ataupun berada dalam kedudukan yang betul pada perlawanan semalam. Okey, untuk kelemahan yang ketiga adalah gol yang terakhir oleh Sabah, yang mana Pahang baru menjaringkan gol pada minit 93, Sabah menjaringkan gol pada minit 94. Yang mana di situ adalah kelemahan yang paling ketara adalah disebabkan Nicholas Suerat. Yang mana Suerat tak menjaga langsung pemain Sabah ketika itu. Dan pemain Sabah tu lakukan closing. Josie Ivancic tanduk, Helmi Eliza tepih. Bola muntah, tak ada seorang pressure pula Ivancic score. Tapi apapun puncanya daripada Suerat. Kalau Suerat tak jaga, kalau Suerat maki berada dalam positioning yang betul, maka Pahang boleh menang game tu. Tetapi Suerat tak maki, memang kalah. Jadi secara konklusinya, Seri Pahang adalah nama yang perlu ditukar. Seri lah sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.